Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fidaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 26 Disember. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bahagian Serikeh dalam keadaan bersiap siaga bagi menghadapi monsun Timur Laut. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Serikeh, Mahmudin Narudin memberitahu pemantauan dan rondaan kerap dilakukan oleh anggota bomba bagi meninjau kawasan-kawasan yang berisiko dilanda banjir di bahagian tersebut. Mahmudin Narudin menjelaskan tinjauan dan rondaan bukan sahaja dilakukan di darat, malah juga dilaksanakan di air dengan menggerakkan logistik dan aset seperti bot penyelamat bagi memastikan ianya berfungsi dengan baik bagi menghadapi situasi banjir. Ujarnya peralatan seperti drone juga turut banyak membantu dalam membuat tinjauan dari udara di lokasi-lokasi kerap berlaku banjir di sepanjang Sungai Rojang. Beliau memberitahu demikian kepada RTM Sibu menerusi aplikasi WhatsApp. Tambahnya, pasukan bomba komuniti yang telah dilatih di kawasan Rumah Panjang turut bekerjasama dalam memberi maklumat awal sekiranya berlaku sebarang kes kecemasan di lokasi. Mahmudin dalam pada itu turut menasihati masyarakat supaya memastikan segala dokumen yang penting sentiasa disimpan di tempat yang selamat dan mengenal pasti lokasi pusat pemindahan sementara dan pusat bantuan bencana. Katanya lagi, dielakkan juga melalui kawasan banjir, arus deras dan selain mengawasi anak-anak untuk tidak bermain di longkang, sungai atau lombong yang boleh mendatangkan bahaya. Rakyat Sarawak yang terjejas akibat bencana banjir di Selangor menerima bantuan makanan dan keperluan asas daripada Sarawak Volunteers dan Pejabat Perhubungan Sarawak Kuala Lumpur PPSKL. Dalam satu kenyataan media, mereka yang terjejas adalah dalam kalangan 68 buah keluarga yang tinggal di kawasan Taman Sri Muda, Kelang, Belakong, Dengkil, Ceras dan beberapa kawasan lain di sekitar Shah Alam. Kejadian tersebut juga memaklumkan sumbangan telah disampaikan oleh pengarah PPSKL Awang Supian Awang Daud. Penghantaran bantuan itu adalah susulan arahan Penaung Sarawak Volunteers yang juga Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof bagi memastikan anak Sarawak yang terjejas akibat bencana banjir di Semenanjung itu dikenal pasti dan dibantu. Petroleum Sarawak Berhad Petros mengumumkan akan melantik Janin Giri sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan bermula 1 Januari 2022. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Petros, beliau akan menggantikan Datuk Sau Kakok yang bersara selepas menarajui syarikat minyak dan gas negeri Sarawak itu selama 3,5 tahun sejak 2018. Dalam kenyataan itu memberitahu Janin Giri telah mencuburi kerjaya profesional minyak dan gas selama lebih 30 tahun, memegang beberapa jawatan di dalam dan luar negara dengan Shell, Petronas dan Petros. Beliau memulakan karier bersama Petros pada 2019 sebagai Naib Presiden Eksekutif EVP Hiliran. Pengurusi Lembaga Pengarah Petros Tan Sri Dato' Amar Hamid Bugo mengucapkan penghargaan kepada Datuk Sau dalam membina Petros sebagai sebuah syarikat yang berkekalan sejak ditubuhkan pada 2018. Katanya Petros telah berkembang pesat untuk melaksanakan dan memanfaatkan sumber minyak dan gas Sarawak. Kemajuan Petros di bawah pengawasan Datuk Sau telah menjadikannya pemain bersepadu di seluruh rantaian nilai minyak dan gas negeri. Pemenang pingat emas acara tinju Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998, Sapok Biki yang berasal dari Semunjan antara ikon yang menjadi inspirasi belia di Semunjan. Ikuti rangkaian idea di sebalik lukisan dinding mengenai tokoh sukan negara ini. Seni dinding tersebut terletak di bangunan milik kerajaan negeri berada di tengah-tengah Pekan Semunjan berhadapan dengan rumah rehat kerajaan. Bagi artisnya Amir Sheikh Ali yang telah bergiat dalam lukisan dinding sejak 7 tahun lalu, lukisan ini merupakan karya terbarunya turut dibantu dua rakan memaparkan elemen penting di Semunjan. Apa yang kami lukis kini itu adalah figurnya basically hal Semunjan, tapi kami menggunakan figure Sapok Biki, tapi dalam masa yang samanya kami masukkan elemen tokoh sejarah dengan benda-benda yang berkaitan dengan Semunjan di dalam artwork tu lah. 3 artwork. So kami mula arang batu, ia benda yang
sejarah Simunjan lah, yang berasal yang dulu famous dengan Awang Batu. Alfred Wallace, A.R. Wallace, udang, Simunjan famous dengan udangnya. Lepas ya Sapok Biki adalah tokoh salah seorang tokoh Sarawak yang pernah mengharumkan negara lah, yang berasal daripada Simunjan. And apa lagi kami rasa burung munjan dekat Libah tu lah, tapi ya belum start lagi lah. Bagi pembantunya Wan Chino yang baru berjinak dalam seni ini, berpendapat penglibatan beliau dalam lukisan dinding agak mencabar, terutama bila melibatkan hasil lukisan yang besar, namun optimis mampu menyesuaikan diri apabila kerap bergiat kelab. Untuk orang yang first time lah, macam kami first start dulu, memang agak mencabarlannya sebabnya lain daripada lukisan yang kita mula dari kertas saja yang kecil, yang mungkin senang sikit, tapi bila kita pergi ke image yang besar, yang agak susah lah, tapi mau dipraktis lah. So lama-lama mungkin boleh biasa dengan keadaannya lah. Lukisan tersebut yang menggunakan penyembur cat khas untuk lukisan dinding boleh kekal agak lama sesuai dengan keadaan cuaca tempatan. Mereka sebelum ini pernah terlibat dalam pelbagai projek lukisan dinding di seluruh negeri, dan yang paling mudah dilihat adalah lukisan pada sebuah bangunan kolej swasta di Jalan Haji Taha di Kuching mengenai COVID-19 dan mural Allahyarham Tok Nan di sebuah kolej swasta berdekatan. Pada 17 Disember lalu, menerusi perkongsian Facebook Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, lukisan tersebut telah siap sepenuhnya sebagai pemangkin yang boleh menyumbang kepada penjanaan ekonomi langsung komuniti setempat. Pemilihan ikon Pekan Simunjan iaitu Sapok Biki, iaitu pemenang emas pada Sukan Commonwealth pada 1998, antara yang jadi pengisian kepada mural yang terbaru di Pekan Simunjan ini, selain daripada tanda-tanda ikon lain seperti pemilihan Arang Batu dan juga Alfred Wallace. Firdaus Rashid Idris, Simunjan. Sarawak merekodkan sebanyak 27 kes positif baru COVID-19 semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media harian memberitahu sebanyak 25 kes adalah dalam kategori 1 dan 2, manakala 2 kes melibatkan kategori 3 dan 5. JPBN dalam kenyataan tersebut juga memaklumkan 8 daerah mencatatkan kes baru COVID-19 dengan daerah Sibu dan Lawas mencatatkan jumlah tertinggi iaitu masing-masingnya dengan 8 kes. Kuching dan Miri masing-masing merekodkan 3 kes, sementara 1 kes di Limbang, Saratok dan Selangau. Manakala 32 daerah lagi tiada merekodkan kes positif COVID-19 semalam. JPBN juga memaklumkan 1 kes kematian akibat jangkitan COVID-19 yang dilaporkan pada 22 Disember lalu. Kes tersebut melibatkan seorang lelaki dari bahagian Sri Aman berumur 26 tahun yang mempunyai penyakit hati kronik dan autoimun. Sementara itu, sebanyak 12 kompaun telah dikeluarkan oleh polis di Kuching dengan 9 daripada kompaun tersebut atas kegagalan mengimbas kod QR MySejahtera atau gagal mencatat kehadiran sebelum memasuki premis, dan 3 kompaun lagi atas kesalahan tidak menjaga penjarakan fizikal. Sekian berita pagi Sarawak edisi 26 Disember. Keluarga Malaysia, terus patuhi SOP, jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tergujuh. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi.